Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Dr. Madiha binti Muhammad Syukri. Nama saya Nur Aina Nabiha binti Azmi, nombor matriks S08119. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang program konservasi iaitu di Museum Kampung Budaya Terengganu. Kampung Budaya Terengganu merupakan muzium hidup yang menggabungkan pelbagai kebudayaan, kesenian dan warisan negeri Terengganu dalam satu kawasan setempat dengan gabungan warisan budaya ketara dan warisan budaya tidak ketara. Berkonsepkan muzium hidup, Kampung Budaya Terengganu akan menjadi produk pelancongan terbaru di negeri Terengganu yang menawarkan pelbagai keunikan dan juga keistimewaan seni budaya sebagai salah satu daripada kluster pelancongan negeri. Selain itu juga, Kampung Budaya Terengganu ini merupakan platform bagi karyawan-karyawan tempatan untuk memperkenalkan karya mereka kepada pengunjung, maka kewujudan kampung budaya ini juga turut menyumbang kepada peningkatan ekonomi penduduk tempatan melalui aktiviti pelancongan berkaitan subsektor pelancongan iaitu seni budaya Terengganu. Pada 3 September 2020, telah berlangsungnya perasmian Kampung Budaya Terengganu yang telah disempurnakan oleh Menteri Besar Terengganu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar. Budaya yang tersimpan dalam tatapan adalah cerminan yang boleh dicerminkan daripada Kampung Budaya Terengganu. Seluruh kampung budaya direka dan dihasilkan untuk menggambarkan bagaimana cara hidup, adab serta seni, budaya dan warisan yang dijaga secara turun-temurun oleh rakyat Terengganu. Nilai utama yang bakal dipersembahkan di kampung budaya ialah keunikan yang terdapat pada seni bina beberapa rumah yang ada di Kampung Budaya Terengganu ini. Setiap rumah mempunyai pelbagai keistimewaan yang akan memberi pengalaman kepada pengunjung seperti kembali ke zaman kegemilangan Melayu Terengganu. Warisan pertama merupakan perahu besar Sabar T82 yang didaftarkan pada tahun 1954 dengan nombor pendaftaran T82. Perahu ini dimiliki oleh Haji Awang iaitu menantu kepada Haji Muhammad Kaya. Perahu Sabah T82 dibina pada tahun 1925 dan mengambil masa selama 2 tahun untuk disiapkan. Nama asal perahu Sabah ialah Seri Telaga. Perahu ini berukuran 74 kaki 5 inci panjang, 18 kaki 10 inci lebar dan 8 kaki dan 6 inci kedalamannya. Beratnya ialah 89.27 tan dan muatannya 2,500 pikul. Ini merupakan beberapa gambar bagi perahu besar Sabah T82. Seterusnya merupakan perahu besar kemajuan T65 yang telah dibina pada tahun 1946 dengan nombor pendaftaran T65. Dimiliki oleh Hajanik bin Haji Muhammad Kaya dan Haji Long bin Haji Su, cucunda beliau. Pembinaan perahu ini memakan masa selama 8 bulan dengan ukuran 70 kaki panjang, 22 kaki lebar dan 8 kaki kedalaman dengan kadar muatan 2,500 pikul. Ini merupakan beberapa gambar bagi perahu besar kemajuan T65. Seterusnya, rumah limas Belanda atau potong Belanda. Rumah ini dibina pada tahun 1889 sewaktu zaman pemerintahan almarhum Sultan Zainal Abidin III dan kemudiannya dijadikan kediaman anak anda baginda iaitu Tengku Ngah Aisyah Hajar. Tapak asal rumah ini ialah di Jalan Kota Lama, Istana Maziah, Kuala Terengganu. Rumah limas Belanda bermaksud limas iaitu atap atau perabung rumah dan struktur rumah itu pula bercirikan budaya barat iaitu daripada Belanda atau Riau. Ruang hadapan rumah ini dihaskan kepada para tetamu. Ruang kedua adalah ruang tidur, manakala ruang tiga adalah surung dijadikan tempat mesyuarat, majlis keramaian serta upacara khusus. Ini merupakan beberapa gambar yang telah diambil di rumah limas Belanda. Seterusnya merupakan rumah bujang berserambi Selasar. Pemilik asal rumah ini ialah Tuan Haji Abdul Kadir atau lebih dikenali sebagai Syekh Abdul Kadir Kolam. Rumah ini dipercayai telah dibina pada tahun 1855 oleh anak murid beliau secara bergotong royong. Selain daripada ruang ibu dan serambi,
Rumah ini ditambah dengan satu lagi ruang yang dinamakan selasar yang berfungsi sebagai ruang mengajar mengaji dan aktiviti lain. Sebahagian dinding rumah ini dihiasi dengan ukiran dan lubang-lubang angin. Ini merupakan beberapa gambar yang telah diambil di rumah bujang berserambi selasar dan juga mempunyai tempat di mana mereka menjalankan aktiviti pengajian di rumah itu. Yang seterusnya merupakan rumah bujang berpelik atau berkembar. Pemilik asal rumah ini ialah Hajah Hasanah binti Kasim, iaitu salah seorang bangsawan yang berada di Terengganu dan terletak di Jalan Hiliran, Kuala Terengganu. Rumah ini mempunyai 3 ruang, iaitu ruang hadapan, ruang ibu dan ruang dapur. Ia juga dilengkapkan dengan pintu malim. Tiang rumah yang tinggi memberikan keselesaan dan kemudahan kepada penghuninya untuk menjalankan aktiviti seharian seperti mengayam dan bertenun songket. Ini merupakan beberapa gambar yang telah diambil di rumah bujang berpelik. Rumah terakhir yang menjadi tumpuan utama para pengunjung yang datang ke muzium dan juga Kampung Budaya Terengganu ini adalah Rumah Limas Bungkus, iaitu Istana Tengkulung. Istana Tengkulung dibina pada tahun 1904 oleh Cik Had, iaitu salah seorang tukang terkenal yang berasal dari negeri Pahang. Beliau juga dibantu oleh tukang-tukang tempatan dalam membina istana ini. Tapak asal Istana Tengkulung terletak kira-kira 30 meter daripada Sungai Besut di Kampung Raja. Dahulunya, tapak istana ini berdekatan dengan desa ukiran kayu dan juga berhampiran dengan Istana Tengku Anjang. Istana Tengkulung ini dibina sebagai lambang cinta Tengkulung kepada isterinya, iaitu Tengku Wok. Selain daripada itu, Istana Tengkulung ini dahulunya didiami oleh Tengkulung bin Tengkungan, iaitu pembesar Besut. Selepas Tengkulung mangkat, istana ini kemudiannya didiami oleh menantunya, iaitu Tengku Sulung, iaitu suami kepada Tengku Kembang. Pada bulan April 1986, istana ini telah dibawa ke Kuala Terengganu dan didirikan semula di Kompleks Muzium Negeri Terengganu sehingga kini. Ini merupakan beberapa gambar yang terdapat di dalam kawasan rumah Istana Tengkulung. Kawasan ini sangat besar dan juga mempunyai serambi yang sangat luas dan panjang. Melalui aktiviti yang telah saya jalankan ini, banyak pengetahuan baru yang telah saya peroleh di Kampung Budaya Terengganu ini. Setiap rumah yang tersegam indah ini mempunyai keistimewaannya dan keunikan tersendiri. Banyak peralatan lama pada zaman dahulu dipaparkan di setiap rumah yang sebahagian daripadanya belum pernah saya lihat atau ketahui. Akhir kata, Kampung Budaya Terengganu sangat memberi pengalaman dan pendedahan yang sangat ternilai, lebih-lebih lagi untuk kenangan dan penghargaan kepada harta budaya kita sendiri. A Day to Remember, hari yang sangat panjang dan juga menyeronokkan. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.